Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan bacaan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'il Asrar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hari ini kita masuk pada Al-Babul Awal. Setelah kita selesai bacaan pada muqaddimah dan khutbah Al-Imam yang indah berkenaan dengan baginda Nabi SAW, maka sekarang mula masuk kepada perbahasan kitab ini. Al-Babul Awwalu fi sardi madmuni hadzal kitab liyatadhakkara bihi ulul albab. Dalam bab ini, yang pertama ini, Al-Imam Bahraq Al-Yamani rahimahullahu ta'ala meletakkan dan menyebutkan tentang sirah yang beliau akan sebutkan dalam kitab ini secara ringkas daripada awal sampailah selesai dibicarakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kitab ini dijadikan sebagai bab ini dijadikan sebagai khulasah ataupun ringkasan kepada seluruh kitab yang telah dikarang oleh beliau, iaitu Hadaiqul Anwar. Jadi seolah-olah siapa yang membaca kitab ini, membaca bab ini selesai dalam lebih kurang 20 muka surat, lebih kurang begitu, maka seolah-olah dia telah membaca secara ringkas berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebahagian ulama menamakan ringkasan yang begini adalah dengan nama maulid ataupun al-mawalid, kerana di dalamnya terkandung penceritaan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, satu persatu, tapi dibincang dengan secara ringkas dan dengan ayat yang padat. Jadi kita tengok apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam Bahraq Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Dan susunan dalam kitab ini susunannya ajib, kerana beliau yang pertama meletakkan bahasa yang indah pada penceritaan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu masuk pertama ini seolah-olah mengenal Nabi dengan pengenalan yang begini adalah jalan yang pertama untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebanyakan daripada penulis biasanya akan mengarang kitab diceritakan terus secara panjang sehinggalah selesai kitab. Tapi Al-Imam Bahraq Al-Yamani rahimahullah pada bab yang pertama ini beliau sebutkan seluruh kehidupan Nabi, tapi ringkas, agar kita tidak tertinggal. Maknanya, kalau seorang tadi contohnya takdir Allah Ta'ala hanya sempat baca babul awal, maka dia sempat mengetahui secara ringkas berkenaan dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sebagai penerbit semangat kepada seorang tersebut untuk terus kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca dalam bahagian yang ringkas, dia tengok perlu lagi kepadanya untuk menambahkan pengetahuan tentang kisah tersebut, maka mau tidak mau dia perlu menyelesaikan bacaan kitab ini. Jadi ini sebagai tamhid kepada kefahaman kita terhadap keseluruhan kitab. Dan seperti yang disebutkan sendiri oleh beliau, liyatadhakkara bihi ulul albab. Jadi tujuannya adalah untuk beri peringat kepada orang-orang yang bijak pandai, yang punya akal fikir. Min zikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam
إلى وفاته وما بينهما من معجزاته وغزواته بحيث لو اختصر عليه مختصر لأغناه عما فصلناه في سائر الكتاب وفرطناه. Ada kan dia sebut dah. Jadi di sini kata beliau babul awal pada menceritakan tentang madmun hadzal kitab, isi kitab ini, dan sebagai tujuannya liyatadzakkara bihi ulul albab, iaitu untuk memberi peringat kepada orang-orang yang punya akal fikiran, iaitu berkenaan dengan sebutan tentang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma bainahuma, yani wa ma baina maulidihi wa wafatih, wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazawatih, yang terdapat di dalamnya termasuk mukjizat-mukjizat Nabi kita Muhammad dan juga peperangan-peperangan yang diikuti oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihaitsu law ikhtasara alaihi mukhtasirun. Bihaitsu, haitsiyah di sini adalah haitsiyah apa? Haitsiyah at-ta'liliyah kan? Haitsiyah at-ta'liliyah. Haitsiyah ada 3 kan? Haitsiyah itlaqiyah, haitsiyah at-taqyidiyah dan haitsiyah at-ta'liliyah. Dan haitsu di sini adalah haitsiyah at-ta'liliyah. Yani bihaitsu dengan ta'lil law ikhtasara alaihi. Maksud dengan memberikan kesimpulan bahawa kalau seseorang tersebut mencukupi dengan membaca bahagian ini sahaja, ini ikhtasara alaihi mukhtasir la aghnahu amma fassalnahu, sudah mencukupi baginya daripada apa yang telah kami perincikan di dalam kitab ini. Jadi kita mula membaca kitab ini karena setiap para ulama menceritakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikut kepada sejauh mana mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuai dengan apa yang mereka kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan hakikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana hakikatu Rasulillah, hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fauqa hada. Ini fauqa hadhihi. Ini lebih daripada apa yang digambarkan oleh al-wasif. Tamam? Sebab tu kaedah kita boleh ambil yang telah disebutkan oleh sebahagian masyayikh, disebutkan oleh mereka kullu syai'in alladhi wasafahu al-wasifuna an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadha ala hasabi ma ra'ahu al-wasifu wa laysat haqiqatu al-mawsuf. Tamam? Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setiap perkara yang disifatkan oleh al-wasif, ini orang yang mensifatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hada ala hasabi ra'ahu al-wasif. Ini seperti yang apa yang dilihat oleh wasif tersebut. Ini orang yang mensifatkan tentang Nabi tadi, apa yang dia nampak depan mata dia itu yang disifatkan. Walaysat ala haqiqati al-mawsuf sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan dengan hakikah kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap di kalangan mereka mengungkapkan tentang Rasulullah dengan apa yang mereka pandang, bukan dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dilihat oleh setiap orang berbeza dengan masing-masing. Jadi kerana itu penceritaan berkenaan dengan Rasulullah menyebutkan tentang maulid dan juga menyebutkan tentang apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah melihat kepada orang yang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab tu masing-masing mengungkapkan dengan pengenalan mereka terhadap Rasulullah. Yang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min janibi ma'rifati sirah, maka mereka akan lebih ta'alluq hati mereka ni dengan sirah pada waktu tersebut dengan rapat. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok ada sebahagian masyayikh yang walaupun sedang mereka bicara pada waktu tersebut pada tajuk yang lain daripada tajuk sirah, tiba-tiba masuk dengan bab sirah dalam bahasan tersebut, maka tiba-tiba hatinya jadi bening pada waktu itu. Terus dia jadi sebab.
Kenapa? Karena ta'alluq hatinya dengan ma'rifatus sirah. Nah, ta'alluq hatinya dengan ma'rifati as-sirah. Kita tengah bercakap bab fiqh. Nah, Kitabu al-buyu' contoh. Tengah duk bincang bab buyu', tiba-tiba masuk sirah dalam tu. Sebut saja sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada cerita sikit berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu suasananya berubah pada waktu tersebut. Jadi suasana yang sebab dan sebagainya. Kenapa? Kerana hatinya ta'alluq dengan sirah. Ada yang ta'alluq dengan syama'il. Nah, ada yang ta'alluq dengan perkara lain yang berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sebahagian ulama, rukun untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada 6 perkara. Ada 6 rukun yang patut untuk kita ambil perhatian. Rukun yang pertama apa dia? Ma'rifatu as-sunnah. Ma'rifatu sunnah. Yakni mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauliyah atau fi'liyah. Yang kedua, ma'rifatu sirah. Mengenal sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ma'rifatu syama'il. Mengenal syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ma'rifatul madaih. Mengenal puji-pujian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara puji dengan puji tidak sama. Pujian yang telah diungkapkan oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu tidak mampu untuk ditandingi sampai sekarang. Ada orang yang boleh menulis sedalam dan seindah burdah dengan ucapan dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil kepada pengenalan beliau terhadap Nabi dalam mengungkapkan bahasa yang indah dalam madaih. Ini ada pada beliau. Tamam? Dan juga yang kelima, kasratus salati alaihi. Ini pun termasuk arkan at-ta'arruf bi janabil habibi sallallahu alaihi wasallam. Kasratus salati alaihi. Membanyakkan salawat ke atas baginda Rasul. Lepas ada yang keenam, aklu tamril Madinah. Ini yang makan tamar Madinah. Ini yang terakhir. Nah, terakhir yang keenam, antara sebab untuk seorang tadi mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian meringkaskan kepada beberapa bahagian. Daripada ini ada yang keluarkan dengan 6. Ada yang keluarkan dengan makna ma'rifatus sunnah, ma'rifatis sirah, ma'rifatis syama'il, ma'rifatil madaih. Ini adalah ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diringkaskan kepada 3. Tapi saya tambah satu lagi. Kalau dengan yang tambahan tersebut, jadi ada 4. Apa dia? Kalau dengan rukun yang maksud ni tidak kita katakan sebagai bercanggah, tak. Tapi kita katakan tu ala hasab. Nisbah. Nisbah kepada pembahagian tersebut. Jadi kalau kita nak ringkaskan rukun tersebut kepada 4, yang pertama mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengenal Nabi iaitu dengan cara ma'rifatus sirah, ma'rifatus sunnah, ma'rifatus syama'il, ma'rifatul madaih. Dalam tersebut, dalam madaih termasuk mawalid dan sebagainya. Masuk maulid dan sebagainya, dalam itu terdapat berkenaan dengan puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kasratus salati ala Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Yang ini membanyakkan sebutan dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa dia? Ziarah makanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menziarahi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, apa dia? Akli tamril Madinah. Makan tamar Madinah. Kenapa makan tamar Madinah? Itu juga dianggap sebagai perkara yang rukun. Kerana menggabungkan badan kita dengan tanah yang di dalam tanah tersebut adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tanda kepada kecintaan terhadap orang yang berada di tempat tersebut. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada Madinah ini ada satu benda yang khusus. Iaitu buah-buahan daripada tempat tersebut, iaitu kurma. Sebab tu hikmatullah Subhanahu wa taala, Allah Taala jadikan buah-buahan ni daripada setiap negeri tadi, dengan yang tumbuh daripada tanah negeri tersebut, adalah untuk menyesuaikan orang tadi berada di negeri tersebut. Faham? Sebab tu kata para ulama, contoh seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Sa'id Lahji rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Muntahas Sul,
syarah kepada Wasailul Usul ila Syamailir Rasul, yang beliau menyebutkan bahawa tumbuhan ataupun buah-buahan ini dikeluarkan oleh Allah pada musimnya tersebut, itu sesuai dengan tubuh seseorang tadi pada musim tersebut. Sebab tu orang yang meninggalkan buah-buahan pada waktu ketika musim dikeluarkan buah tersebut di negeri tersebut, ini akan menyebabkan penyakit. Mudah untuk dihinggapi penyakit. Tamam? Sebab tu kalau kita bawa buah durian mai ke Mesir, beza suasana dia. Kerana itu bukan daripada negerinya. Tamam? Kita bawa mai buah manggis daripada ni. Bolehlah bawa mai makan, boleh. Tapi tidak pada negeri tersebut. Jadi Mesir ni contohnya pada musim sejuk, biasanya akan makan buah limau. Tidak. Kerana limau sesuai untuk nak mengelakkan daripada kering, mulut dan sebagainya. Kalau biasa makan limau, menyebabkan mulut kita akan sentiasa dalam keadaan basah. Kemudian pada waktu musim panas, buah apa keluar? Buah tembikai, lagi buah delimau. Kan? Limau musim panas kan? Musim panas. Musim panas. Buah pelam. Kan? Jadi ada buah-buah yang tertentu lah yang ada. Manakala di tempat kita di Malaysia ada buah durian, ada buah manggis, ada buah moktan, rambutan lah moktan, rambutan, lagi buah pulasan, buah apa semua sekali itu sesuai dengan negeri kita tersebut. Betul, orang yang meninggalkan makanan negerinya, buah-buahan negerinya, daripada buah-buahan yang ada di negeri yang menggunakan buah-buahan daripada import, yang daripada luar untuk dia lebihkan dalam rumah daripada waktu tersebut, ini akan menyebabkan badannya tidak seimbang pada waktu tersebut dengan negeri tadi. Dan rupanya sir yang lebih lagi daripada itu apa dia? Dia akan menambahkan kecintaan pada negeri tersebut, tempat dia berada pada tempat tersebut. Kenapa? Kerana hasil tanah negeri tadi ada dalam tubuhnya, dan dia telah sebati tanahnya dengan tanah negeri tersebut. Dan ini adalah sir yang Allah Ta'ala jadikan. Kerana kita nak mengambil tanah dan memasukkan dalam mulut, ni sesuatu yang sukar. Maka Allah Ta'ala jadikan daripada tanah tersebut sesuatu yang manis, yang indah. Jadi kalau kita di Malaysia, di belah Nusantara ni, buah pisang saja macam-macam jenis. Kalau Mesir satu jenis saja pisang. Kita pun pelik. Mesir satu pisang saja keluar. Dia tak ada pisang biji. Pisang awak tak ada. Pisang mah pun tak ada. Sebab telah dibawa belayar. Jadi pisang-pisang yang macam-macam yang ada dekat tempat kita tak ada di sini. Di sini ada pisang satu ya. Sama ada pisang import ataupun pisang baladi. Yang pisang baladi lebih sedap daripada pisang import. Hak tu kalau boleh tanya kat orang di Mesir ni, mereka semua akan akui benda tersebut. Pisang baladi memang lebih manis daripada bidang pisang import. Pisang import besar. Kemudian kelat, kerah, tak sesuai dengan negeri tersebut. Ya, kalau pergi ke Aulat Rajab, kita akan tahu tengok keadaan tersebut. Dia apa kaitan dengan buah ni? Kerana disebut antara rukun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aklu tamril Madinah. Makan tamar Madinah ni rukun rupanya. Insya-Allah. Kenapa? Kerana ini akan menambahkan dan menggabungkan tanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh kita. Ya. Dan ini ajaibnya tamar Madinah ni pula bertebaran. Dan kemudian dikekalkan dalam bentuk yang lama. Untuk apa? Untuk diambil manfaat oleh umat. Betul? Allah Ta'ala jadikan kurma ni dengan pelbagai atwar. Ada bus, ada rutab, dan ada tamar. Dan tamar ini tempohnya panjang. Dia boleh guna lama dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Dan buah dia pula sepanjang tahun. Sepanjang tahun mesti akan ada punya di Madinah. Dia bukan bermusim. Jadi kena ada perkara tersebut dalam rumah kita sepatutnya. Tamrul Madinah khususan, bukan tamar lain. Bukan tamar daripada Tunisia, bukan tamar daripada Iran, bukan tamar daripada belah Jordan apa semua kali. Tak, tamar daripada Jordan, tamar kah? Sebut pakai sebut. Ya. Jadi negara-negara pengeluar tamar tadi, tak, bukan situ. Kita nak tamar Madinah Al-Munawwarah. Itu para habaib. Mereka ini biasanya, contoh kata sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Syatri, kata beliau, para habaib ni contoh macam Habib Salim dan sebagainya rahimahullah, kalau waktu duduk di Yaman pun, sebelah dia waktu makan mesti ada tamar Madinah. Duduk di Hadramaut, tapi tamar Madinah tu tak tinggal, mesti ada stoknya.
duduk kat sebelah dia. Mesti ada punya rutab ke, ataupun rutab apa ni, ajwah ke, kan? Ataupun tamar-tamar apa pun yang lain-lain, barni kan, nah, dan sebagainya tu mesti akan ada di sisi beliau. Jadi ini kami patut kita ambil perhatian. Baik, keempat rukun tadi yang kita sebutkan, ataupun 6 rukun yang telah disebutkan tadi, yakni ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengenalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu caranya, iaitu kita masuk membaca kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu daripada cara yang pertama untuk kita mengenal dan meletakkan ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang empat yang saya sebutkan tadi, ataupun 6 yang telah disebutkan oleh sebagian masyayikh, rukunnya ini tidak akan boleh kita realisasikan melainkan dengan apa dia? Ada satu lagi perkara yang muhim yang merangkumi ke-6 ataupun ke-4 perkara tadi, apa dia? Iaitu kita berhubung dengan golongan kelompok manusia yang hati mereka berhubung dengan ke-4 perkara tersebut. Manakala kita berhubung dengan kelompok ini, yakni bersambung silsilah kita dengan mereka, maka secara tidak langsung salah satu daripada 6 rukun ataupun 4 rukun yang saya sebutkan secara ringkas tadi, itu akan diwarisi kepada orang yang telah berhubung dengan mereka tersebut. Jadi kita bertaalluk dengan orang yang bertaalluk dengan kesemua rukun tersebut, maka kita secara automatik akan mengambil salah satu daripada taalluk tadi. Faham? Sebab tu ada di kalangan guru-guru kita, nah, kalau kata mereka bertaalluk dengan 6 rukun ini ataupun 4 rukun yang telah saya sebutkan sebentar tadi secara ringkas, maka secara automatik kita juga akan tertaalluk dengan salah satu daripada sifat tersebut. Ada di antara kita yang akan taalluk hatinya dengan sirah, ada yang taalluk hatinya dengan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ziarah, nah, ziarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi otaknya nak bawa orang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada orang yang otaknya fikir makan, tapi alhamdulillah makannya makan tamar Madinah. Nah, yang otaknya pada waktu tersebut nak makan tamar Madinah, nak makan tamar Madinah. Kenapa? Karena nak bagi ada hubungan dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tamam. Kita masuk terus kepada perbahasan kita berkenaan dengan al-babul awal. Itu sebagai tamhid. Nah, tamhid kepada perbahasan kita dan juga kepentingan kita mengenal tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama'us siyar, wulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awwal, yaum al-Itsnain, bila khilafin. Jadi pada hari Isnin Nabi dilahirkan, ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, ini ijma'. Li 12 lailatin khalat minhu 'ala al-ashhar. Pada bila? Pada 12 Rabiul Awal, 'ala al-ashhar, mengikut pandangan yang masyhur. Jadi mengikut pandangan yang masyhur, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada 12 Rabiul Awal 'ala al-ashhar. Yang paling masyhur begitu. Tapi yang sawab, kata sebahagian ulama, seperti mana yang telah disebutkan di dalam nota kaki di bawah, disebut kata Zakara Mahmud Basha Al-Falaki fi taqwim al-Arabi qabla al-Islam anna wiladat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat fi sabihati yawm Itsnain at-tasi' min syahri Rabi'il Awwal. Nabi dilahirkan pada pagi subuh hari Itsnain 9 Rabiul Awal al-muwafiqi li 20 min Nisan عام فيل سنة 71 و500 miladiyah. Yani bersamaan dengan 20 Nisan. Nisan nama negeri dalam negara, apa ni, nama bulan dalam Arab, salah satunya Nisan. Ataupun dalam bulan milad juga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada 21 April. Nah, 21 April bersamaan dengan 20 Nisan, bersamaan dengan 9 Rabiul Awal. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir pada 9 Rabiul Awal. Tamam. Jadi yang ijma' di kalangan ulama adalah hari lahirnya Nabi. Tidak khilaf. Ini pada hari Isnin. Karena Nabi sendiri sebut
Zakal yaum wulidtu fih. Ini hari aku dilahirkan. Dan berlaku pembincangan sekarang ni pada tarikh Nabi dilahirkan. Sama ada 12, sama ada 9, ada sebagian pandangan mengatakan 8, sebagian ulama mengatakan 8 yang lebih tepat. Yang ada kuliah khilaf tersebut tidaklah menjadi masalah. Dan kita sebut di sini ijma'nya adalah pada hari Isnin Nabi dilahirkan. Dan pandangan yang kuat juga yang menjadi ittifaq para ulama, wafatnya Nabi juga adalah pada 12 Rabiul Awal. Itu yang kita kena tahu. Baik. Jadi tak perlu kepada para pendakwah pada hari Rabiul Awal nak bincang berkenaan dengan tarikh. Maksudnya, kalau disebutkan tarikh Nabi SAW ni yang pelbagai. Ada pandangan kata 12 Rabiul Awal. Yang tu masyhur. Ada yang sebut 9 Rabiul Awal. Ada yang sebut 8 Rabiul Awal. Nah, yang penting, bagaimana perasaan kita dengan perkara tersebut. Itu saja. Ini duk bincang 12 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, kita tak sambut tu. Nah, yang tarikh lahir dia kalut. Nah, tarikh lahir dia cukup kalut untuk nak sambut. Wa arda'atuhu Halimatu Sa'diyah wa fasalathu li haulaini kamilain. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Sayyidatina Halimatu Sa'diyah. Nah. Dan Halimatu Sa'diyah ini kata Maulana Syekh Muhammad Awad Manqush hafizahullah taala, kata beliau dinamakan Sa'diyah kepada Sayyidatina Halimah adalah pada azali lagi. Kerana ini menunjukkan bahawa beliau ini adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Kerana apa? Kerana beliau nanti akan berta'alluq dengan as'adis su'ada, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diletakkan sifat kepada Sayyidatina Halimah dengan Sa'diyah tadi, itu bukanlah secara kebetulan, iaitu kerana beliau daripada kampung Bani Sa'ad. Tidak. Tapi adalah kerana beliau telah ditetapkan sejak azali akan menyusukan Sayyidu As-Su'ada, iaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu beliau diletakkan dengan namanya As-Sa'diyah, Halimatu As-Sa'diyah. Nah. Jadi Halimatu Sa'diyah digelarkan dengan Sa'diyah dengan sebab perkara tersebut. Kerana beliau telah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak Ustaz Din kita baru ni nama Halimatu Sa'diyah. Dan azalinya Sa'diyah. Maka beliau ditetapkan oleh Allah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Taala bagi kesabaran kepada ibu dan ayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Wa fasalathu li haulaini kamilain. Dan dipisahkan dengan haulain kamilan, cukup 2 tahun. Wa qadimat bihi Makkah thumma raja'at bihi ila baladi Bani Sa'd li hirsiha alayhi. Dan bihi Makkah maksudnya disebabkan kerana Nabi SAW qadamat bihi Makkah. Maksudnya qadimat bihi Makkah, Halimatu Sa'diyah datang ke Makkah bihi, yakni bisababin Nabi SAW, untuk mengambil Nabi Muhammad. Thumma raja'at bihi ila baladi Bani Sa'd lihirsiha alaihi. Dan kemudian dibawa pulang Nabi kita ke Bani Sa'ad lihirsiha alaihi. Kerana kerana Sayyidatina Halimatu Sa'diyah nak menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa pulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kampung Bani Sa'ad. Wa syaqqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam fil 'amil qamisi wa huwa indahum. Dan pada tahun yang ke-5 Nabi dilahirkan, iaitu pada umur Nabi 4 tahun. Pada umur Nabi 4 tahun. Ini pada tahun yang ke-5. Maka Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka. Jadi dibelah dada Nabi pada tahun yang ke-5. Lebih kurang umur Nabi 4 tahun pada waktu tersebut di kampung Bani Sa'ad. Itu di mana? Dekat dengan Taif. Dalam jalan ke Taif. ثم قدمت به بعده لما تخوفت عليه وكانت مدة إقامته عندهم نحو 5 أعوام. Kemudian diberikan balik Nabi SAW kepada keluarga Sayyidatina Aminah. Dihantar Nabi balik semula. Kenapa dihantar Nabi balik? Kerana dia tidak mau kepada Nabi? Tidak. Takhawwafat alaih. Kerana beliau bimbang dengan keselamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi berapa tahun Nabi SAW berada bersama dengan Sayyidatina Aminah, Sayyidatina Halimatus Sa'diyah? 5 awam. 5 tahun baginda Rasul dibesarkan oleh Sayyidatina Halimatu As-Sa'diyah. Cuba kita bayang tengok seorang yang membesar depan kita selama 5 tahun. Sampai dia membesar dengan keadaan yang sedemikian. Bagaimana perasaan orang tadi ketika nak melepaskan anak yang telah dia jaga anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Malah lebih daripada adik-adik kandungnya, anak-anak kandungnya sendiri. Jadi saudara susu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat kasih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti adik mereka sendiri. Nah, kemudian dilepaskan balik, dihantar kepada keluarga pada waktu tersebut. Wa fi sanati sadisati min maulidihi sallallahu alaihi wasallam kharajat bihi ummuhu ma'aha ila al-Madinati. فأقامت به شهرا ثم رجعت به فماتت بالأبواء بموحدة بين مكة والمدينة. Dan pada tahun yang ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan min maulidihi. Ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kalau kita ikut pandangan dalam ni fi amil qamis, maksudnya pada umur Nabi 5 tahun Nabi dibelah dada. Sebagian ulama kata pada umur 4 tahun. Faham? Pada tahun yang ke-6 Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pergi pada waktu tersebut umur Nabi 6 tahun. Umur Nabi 6 tahun Nabi dibawa oleh ibunya Sayyidatina Aminah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi di Madinah Sayyidina Rasul SAW belajar berenang pada umur 6 tahun. Muhammad Abu Nur. Nabi SAW belajar berenang pada umur 6 tahun. 6 tahun di mana? Di kampung ketika Nabi bersama-sama dengan anak-anak Bani Najjar. Yakni adik-adik beradik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelah nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Syaibatul Hamd, iaitu datuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib, ini anak kepada Sayyidatina Salwa, Sayyidina Salma. Sayyidatina Salma adalah pemimpin Quraisy, pemimpin Bani Najjar pada waktu tersebut, di antara pemimpin Madinah Al-Munawwarah yang besar, yang menggantikan suaminya, iaitu Sayyidina Hashim. Jadi Sayyidina Hashim alaihi salam, datuk Nabi kita, moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkahwin dengan Salma. Sayyidatina Salma berada di Madinah Al-Munawwarah di kampung Bani Najjar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kembali oleh ibunya untuk bersambung hubungan dengan keluarga sebelah ayahnya, iaitu sebelah keluarga ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu Sayyidina Abdullah wafat di mana? Di Madinah, di kampung Bani Najjar. Dimakamkan beliau dekat dengan pintu yang berbetulan dengan pintu keluar Babus Salam. Daripada Masjid Nabawi, kita keluar daripada Babus Salam menuju ke keluar daripada Masjid Nabawi. Daripada Babus Salam. Nak keluar daripada Masjid Nabawi, dengan depan kita ada satu pintu, kemudian berhampiran dengan pintu tersebut. Di situlah secara tepatnya tempat lahirnya, tempat wafatnya bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat wafatnya bapa Nabi kita. Maksudnya dimakamkan bapa Nabi kita Sayyidina Abdullah alaihi salam di situ. Itu sebagian ahlullah dikatakan mereka tidak akan masuk pintu tersebut. Kerana apa? Kerana menghormati bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka bimbang, takut terlalu di atas bekas maqam bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sejarah disebutkan bahawa jenazah Sayyidina Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad SAW, telah dipindahkan ke Baqi'. Dan waktu ketika dipindahkan dalam beberapa tahun yang lepas, ketika pembesaran Masjid Nabawi, dikorek maqam ayah Nabi kita Muhammad SAW, dilihat masih lagi elok keadaannya seperti baru ditanam. Ini ayah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pada tahun yang ke-6, ibunya Sayyidatina Aminah membawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamanya ke Madinah. Kenapa pergi ke sana? Kerana melawat ayahnya.
Karena ayah baginda Rasul SAW, telah kita sedia maklum sebelum ini telah diceritakan wafat ketika Nabi SAW masih dalam kandungan. Maka dibawa Sayyidina Rasul pergi ke Madinah untuk melawat kubur ayah Nabi kita Muhammad SAW. Dan duduk di sana berapa lama? Sebulan. Sebulan baginda Nabi berada dengan ibunya di Madinah. Summa raja'at bihi famatat bil abwa. Kemudian ketika pulang dalam perjalanan sampai di Abwa. Dibacakan dengan muwahhadah, bukan iwa. Bukan aiwa. Ini Abwa, ba kan? Iaitu di antara Mekah dengan Madinah, wafatlah ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanati sabi'ati wafada jadduhu Abdul Muttalib ala sayfi zi Yazan al-Himyari fa akhbarahu sayfun wal kuhanu bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-7, ketika Nabi dijaga oleh datuk baginda Nabi, Abdul Muttalib, Syaibatul Hamd. Ketika Nabi melalui kampung Saif ibn Zil Yazan al-Himyari, ini kampung Bani Himyar, yang ceritanya yang secara panjang lebar, ada di dalam kitab Syarafil Mustafa, karangan Al-Imam Al-Qarqushi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Dan ditahqiq kitabnya oleh guru kita yang mulia, Maulana Syekh Nabil Ghamri Al-Husaini rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Jadi Syekh Nabil Ghamri ada cerita Al-Hasani. Syekh Nabil ada cerita berkenaan dengan perkara tersebut di dalam kitabnya beliau. Dalam tahqiqnya beliau bagi kitab Al-Imam Al-Qarqushi An-Naisaburi rahimahullah. Jadi Saif Ibn Zil Yazan Al-Himyari telah memaklumkan kepada Abdul Muttalib berkenaan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pada tahun yang ke-7, waktu umur Nabi 7 tahun. Wa fi sanati tsaminah tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib wa kafalahu ammuhu Abu Talib. Kita tengok macam mana kehidupan Nabi SAW daripada kecil. Sebelum lahir lagi, ayahnya wafat. Setelah lahir, duduk dengan Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Ketika umurnya 6 tahun, tak sempat lagi nak mendapatkan kasih dengan ibu. Baru setahun balik ke kampung, duduk dengan ibu. Ibu pula kembali kepada Allah. Kemudian duduk pula 1 tahun dengan datuknya jaddihi Abdul Muttalib. Umur 7 tahun, wafat pula si datuk. Pada umur 8 tahun, berada bersama dengan si bapa saudara beliau, iaitu Abu Talib, yang menjaga beliau dengan penuh kasih sayang dan memberikan perhatian yang tinggi kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi salisati asyrata, dan pada tahun yang ke-13, yakni pada umur Nabi 13 tahun, kharaja bihi ammuhu Abu Talib ila Syam. Nabi dibawa oleh tamam. Sebab itu tepat kita kata tadi, Nabi sebenarnya pada tahun yang ke-5 Nabi dibelah dada, itu pada umur Nabi 4 tahun. Itu yang tepat. Tamam. Tahun ke-5 maksudnya pada umur Nabi 4 tahun. Pada umur Nabi SAW 5 tahun, ibu Nabi wafat. Pada umur Nabi 7 tahun, datuk Nabi wafat. Itu kita ni kan? Itu yang betul. Sebab tahun ke-8 maknanya umur Nabi 7 tahun. Pada tahun 13, pada tahun yang ke-13, Nabi dilahirkan, iaitu pada umur Nabi 12 tahun, datuk Nabi Sayyidina Abu Talib, yang bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa beliau ke mana? Ke Syam untuk berniaga. Falamma balagu Busra. Ini Busra bukan di Basrah, bukan di Basrah. Busra di Syam, bukan Basrah di Iraq. Ini beza tempat. Bila sampai di Busra, ra'ahu Bahira ar-rahibu bifathil muwahhadati wa kasril muhmalati mamduda. Bahira. Jadi telah dilihat oleh Bahira. Tamam. Fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah. Fa amara ammahu biraddihi faraja'a bihi. Dia tak sempat sampai ke Syam. Tak sempat Nabi sampai ke Syam, lalu saja pada tempat Bahira, dan cerita nanti akan disebutkan dalam sirah yang lebih panjang nanti dalam kitab ini. Cuma ni ringkasannya. Lalu di situ pada umur Nabi 12 tahun, jumpa dengan Bahira. Bahira kata Nabi perlu dipatah balikkan, perlu dibalikkan semula ke Madinah, kerana nanti
ke Makkah Al-Mukarramah, nanti orang akan bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasan kita cerita secara ringkas saja. Wa fi ar-rabi'ata 'asyrata kanat harbul fijari bi kasri al-fa'i baina Quraisy wa Hawazin wa kanat da'iratu li Hawazin 'ala Quraisy fa shahidaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yawma fanqalabat ad-da'iratu li Quraisy 'ala Hawazin ثم عقدت قريش حلف الفضول لنصرة المظلوم فشهده مع قومه. Jadi pada tahun ketika umur Nabi 13 tahun berlaku peperangan Fijar, Harbul Fijar. Yang ini berlaku di antara Quraisy dengan Hawazin. Tamam? Dan Nabi sempat melihat peperangan tersebut. Dan pada permulaannya Hawazin telah mengepung Quraisy pada waktu tersebut, dan akhirnya fasyahidahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yauma, dan Nabi bersama dengan kaumnya melihat kaum ini telah mengepung kelompok Quraisy. Tapi disebabkan kerana adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaum tersebut, maka dipatah balikkan semula kepungan tersebut. Quraisy pula berjaya mengepung Hawazin. Dan setelah peperangan tersebut diletakkan perjanjian, dipanggil perjanjian Hilful Fudul. Yang perjanjian ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lagi perjanjian yang sebegini pada waktu ini, aku akan bersama dengan perjanjian tersebut. Dan ini adalah termeterainya perjanjian untuk menjaga keamanan dan juga mengelakkan daripada melakukan kezaliman kepada satu kelompok. Jadi apa maksud Nabi SAW kata kalau ada lagi begitu aku akan lakukan, aku akan terlibat dengan perkara tersebut? Maknanya hatta walaupun yang terlibat dalam perjanjian tadi golongan kufar, orang yang tidak Islam, tapi mereka inginkan kepada kebaikan, saya akan bersama dengan mereka. Maksudnya Nabi bersama dengan kebaikan, mahmakan apa saja keadaan dan juga bagaimanapun perjanjian tersebut. Yang penting untuk kebaikan umat. Tamam? Jadi perkataan Nabi tadi itu adalah sebagai panduan kepada kita semua. Itu maksudnya kalau kita nak bekerjasama dengan kebaikan terhadap, walaupun dalam kelompok tadi golongan yang bukan Islam, tidak ada masalah. Kerana Nabi mengatakan kalau ada lagi perjanjian yang sedemikian, aku akan bersama dengan perjanjian tersebut. Baik. Wa fil khamisati wal 20, dan pada tahun yang ke-25, ini pada umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarata ghulam Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha فرآه نسطور بفتح النون الراهب فقال أشهد أن هذا نبي وأنه آخر الأنبياء. Yani perjalanan yang kedua ni, yani pada umur Nabi 24 tahun, Nabi SAW bersama dengan Maisarah, hamba kepada Sayyidatina Khadijah, dalam perjalanan bertemu dengan Nastur. Maknanya Bahira dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW bersama dengan bapa saudara Nabi. Itu Rahib Bahira. Yang terkenal tempatnya tadi di mana, dalam sebagian pandangan di Jordan, dekat pokok yang terkenal tu. Alhamdulillah saya sampai dah di pokok tersebut. Pokok tempat Nabi SAW pernah berteduh. Di bawah pokok tersebut. Di situ ada Rahib Bahira. Dan sebagian pandangan. Sebagian pandangan kata di situ Nastur. Jadi ada kuliah yang penting di situ tempat beradanya rahib, yang mana rahib tersebut sentiasa menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Dia duduk di situ untuk apa? Untuk tengok Nabi ni. Untuk melihat dan juga mendapatkan khabar berkenaan dengan Nabi akhir zaman. Dan apa kata Nastur? Nastur kata hadha nabiyyun. Ashhadu anna hadha nabi. Jadi bukan dia kata hadha nabi. Ashhadu anna hadha nabi. Saya bersaksi bahawa ini adalah nabi. Wa annahu akhirul anbiya, dan ini adalah nabi akhir zaman. Nabi yang terakhir sekali di kalangan para anbiya. Walamma raja'a akhbaraha Maisaratu bidzalik wa bima syahada minhu sallallahu alaihi wasallam faqatabathu ila nafsiha fanakahaha. Maka waktu tersebut Sayyidina Khadijah telah mendengar kisah-kisah yang menarik berkenaan dengan Rasulullah sepanjang perjalanan Maisarah, iaitu gulam, hamba lelaki Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidina Khadijah terus meminang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkahwin pada ketika umur Nabi 25 tahun. Wa fil khamisati was 30, dan pada umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kata dalam ni khamisah was 30,
34 ataupun 35 begitu. Banat Quraisyun al-Ka'bata wa wada'a sallallahu alaihi wasallam al-hajar al-aswad fi makani. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu kaum Quraisy membina semula Kaabah. Kenapa membina semula Kaabah? Karena waktu tersebut berlaku banjir besar di Makkah Al-Mukarramah sehingga menyebabkan sebahagian daripada Kaabah telah hancur. Maka mereka mula membina semula Kaabah dan rupa-rupanya ini sebagai kemuliaan kepada baginda Nabi SAW agar baginda Rasul juga punya tangan dalam membina Kaabah dan meletakkan sesuatu yang lebih penting daripada itu. Kerana Kaabah dibahagikan mengikut kepada kaum. Dinding sebahagian barat ini yang buat. Dinding sebahagian timur ini yang akan buat. Kelompok ini yang akan buat. Dinding di bahagian utara selatan ini dibina oleh kelompok sekian-sekian. Jadi dibahagikan kerja untuk masing-masing melakukan kerja masing-masing. Baki apa dia? Hajarul Aswad. Kerana Hajarul Aswad adalah batu yang paling utama yang nak diletakkan di situ. Dan semua tahu kata Hajarul Aswad adalah batu daripada syurga Allah Ta'ala. Jadi batu syurga ni nak diletakkan di Kaabah. Bila nak letak di situ, maka pada waktu itulah mula berlakunya perkecohan. Siapa yang nak kena letak sini? Masing-masing dah buat dah dinding masing-masing. Dah pakat bina dah masing-masing. Tapi bila nak letak ni, yang ni yang akan menentukan kepada kemuliaan. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk meletakkan siapa yang paling afdal di kalangan mereka. Akhirnya dipilih Nabi kita Muhammad SAW seperti mana yang kita sedia maklum tentang sirah. Nanti akan diceritakan di dalam lebih lanjut. Cuma di sini secara ringkas. Dan wa wada'a sallallahu alaihi wasallam al-hajar al-aswad fi makani. Yani pada umur Nabi 34 ataupun 35 tahun. Wa fi thaminati wa thalathin habbaballahu ilaihi al-qalwah. Maknanya lebih kurang 2 tahun sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah menjadi Rasul, maka disukakan kepada Allah, kepada Nabi SAW, kepada Nabi SAW, Allah menyukakan kepada Nabi agar bersendirian. Habbaballahu. Maksud dalam hadis sebut hubbiba ilaihi al-qulwah. Maka Nabi disukakan dengan qalwah. Maksudnya bukan Nabi yang nak pergi. Allah yang mencampakkan perasaan dalam hati Nabi untuk Nabi pergi qalwah. Duduk bersendirian di dalam gua Hira. Fakana yakhlu bi ghari Hira'in. Thumma kana yara al-anwara wa yasma'u al-hawatifa. Thumma kana tusallimu alaihi al-ahjar wal-ashjar. Dan waktu inilah beliau mendengar dengan berbagai keistimewaan. Dengar hawatif, suara yang menyeru kepada beliau. Kemudian mendengar pokok-pokok dan batu-batu memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam bi sittati ashhurin kana wahyuhu manama. Dan 6 bulan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, maka didatangi mimpi kepada Nabi SAW sebagai tamhid, sebagai permulaan untuk menguatkan bahawa Nabi akan menerima perkara yang besar satu masa akan datang. Dan tempoh 6 bulan setelah itu. Kerana itu disebut oleh Rasulullah SAW, ru'yal manamiyah ini adalah juz'un min 46 an-nubuwah. Nabi mengatakan bahawa mimpi adalah 1/46 kenabian. Apa maksudnya? 1/46 wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi sebutkan macam tu? Karena Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu disamakan dengan bahagian berkenaan dengan wahyunya Nabi SAW diterima oleh Allah Taala. Pada tempoh wahyu Allah Taala yang turunkan kepada Nabi SAW 23 tahun, betul? 23 tahun. Dan mimpi Nabi SAW pada permulaan adalah dalam tempoh 6 bulan. Jadi kalau kita pecahkan 23 tahun ini kepada 2 bahagian, 6 bulan dan 6 bulan, 23 kali 2 jadi berapa? 46. Okay? Dan Nabi kata, ru'yal manamiyah ni adalah juz'un min 46 minan nubuwah. Jadi 46 kenabian itu adalah satu daripada 46. Maksudnya satu bahagian daripada 46 bahagian dalam kenabian, iaitu 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua sampai cukup 23 tahun. Jadi 46 lah, betul tak? Satu bahagian dia satu 1/46 tadi apa dia? Ru'yah manamiyah. Iaitu 6 bulan. Tamam, tu maksud 1/46. Kalau bukalah hadis dalam Syama'il, 1/46 tu maksud dia. Ya. Karena awal permulaan adalah dengan mimpi. Wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi ay as-subhu atau subhi al-mafluqi. Yani
ru'ya wadihah. Maksudnya nampak mimpi tadi seperti pagi yang terang. Bukannya samar-samar. Tidak jelas yang dilihat oleh Nabi SAW. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan. Ketika Nabi telah sampai umurnya 40 tahun, ja'ahu Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbih azza wa jalla bi surati Iqra, thumma al-qalam, thumma al-mudaththir, thumma al-muzammil. فكان في أول أمره يدعو الناس إلى الله عز وجل سرا حتى أنزل الله عليه فاصدع بما تؤمر أي شق جموعهم بالتوحيد فأظهر الدعوة. Dan pada umur Nabi 40 maka bermulalah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sirnya 40? Kerana 40 adalah umur kematangan dan umur seorang tadi mula jumu' al-fikr. Fikiran seorang tadi akan mula bergabung adalah ketika mana umurnya 40. Itu sirnya Allah Ta'ala mengutuskan para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada umurnya 40 tahun. Dan turunlah surah Al-Iqra, turunlah Al-Qalam, turunlah surah Al-Mudaththir dan surah Al-Muzammil. Dan pada waktu itulah permulaan Nabi SAW menyampaikan ketika turunnya ayat Fasda' bima tu'mar. Jadi dizahirkan dakwah Nabi pada ketika tersebut. في السنة الخامسة من مبعثه صلى الله عليه وسلم هاجر جماعة من الصحابة منهم عثمان والزبير وعبد الرحمن وجعفر رضي الله تعالى عنهم ومن معهم إلى الحبشة فأقاموا بها 10 سنين. Jadi pada tahun yang ke-35, tahun yang kelima kenabian. Tahun kelima kenabian maksudnya pada waktu ni umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 45 tahun. Jadi di sini dibahagikan musim zaman kepada dua. Disebutkan zaman sebelum Nabi menjadi Rasul dan zaman setelah Nabi bertiga, ada tiga bahagian. Zaman ketika Nabi menjadi Rasul, maka dikira pada waktu itu tahun berapa Nabi menjadi Rasul. Jadi dia tak kira lagi dengan umur Nabi waktu itu. Dia tu akan sebut pada tahun kelima kenabian, tahun ke-6 kenabian, tahun ke-7 kenabian, gitu dikira. Faham? Dan setelah berhijrah dikira pula pada selepas hijrah. Maksudnya ada beberapa fatrah tentang kenabian, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan membayangkan kalau kita baca kitab ini dengan laluan yang sebegini, maknanya secara automatik kita qaritah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun peta perjalanan hidup Rasulullah akan dapat kita gambarkan dengan teliti mengikut tahun. Jadi kharitah ni akan hadir dalam pemikiran kita. Ini sebenarnya boleh terjemah ni. Kalau terjemah kitab ini yang bahagian babul awal boleh keluar satu kitab sirah. Perlu kepada ta'liq saja. Nak ta'liq sikit saja lagi, nak bagi panjang sikit. Jadi kalau kata contoh, kalaulah kita nak balik ke kampung, orang kampung suruh mengajak kita sirah ringkas-ringkas, dia kata baca babul awal. Baca babul awal bagi kitab Al-Imam Bahrak Al-Yamani. Tapi syarat dia kena tahu lah madmun dalam, kalau tidak lagi dia tahu tu je lah. Dia nak kena baca panjang lagi lah. Cuma secara ringkasnya dia boleh tahu dalam tahun ini apa yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahawa apa? Kehidupan Nabi ini telah dirakamkan. Maksud dirakamkan oleh umat. Tahu pada tahun ini berlaku begini, tahun ini berlaku begini, tahun ini berlaku begini, dengan detail macam tu. Tahun ini datuk Nabi wafat, tahun ini bapa saudara Nabi wafat, bila tahun para muslimin dikepung oleh golongan Quraisy, tidak dibenarkan masuk ke dalam bumi Makkah, kata tadi diketahui tadi secara detail. Faham? Beza dengan para nabi yang terdahulu yang kita hanya tahu secara umum, saya cerita berkenaan dengan mereka. Baik. Pada tahun yang kelima kenabian telah berhijrah sebahagian sahabat ke Habsyah. Antaranya Sayyidina Uthman, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Disebut Ja'far Tayyar, yang wajah beliau seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tinggal di sana selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun di Madinah, di Habasyah pada waktu tersebut. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah ke
ke Madinah atau berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Wa fi sanati as-sadisati min mab'athihi sallallahu alaihi wasallam aslama Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma fa'azza bi islamihima al-islamu. Dan pada tahun ke-6 kenabian masuklah Islam Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dari macam ni malu dah. Jadi masuk Islam Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, fa'azza bi islamihima al-islam. Jadi Islam jadi gah pada waktu tersebut dengan Islamnya kedua-dua insan yang agung ini, Sayyidina Hamzah Asadullah dan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa fi sanati as-sabi'ati li mustahall al-muharram minha ta'ahadat Quraisy ala qati'ati Bani Hashim illa an yuslimu ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabra'u minhu wa katabu bidzalika bainahum sahifatan wa 'allaqu fil ka'bati. Jadi pada tahun yang ke-7, ini permulaan Muharram pada waktu tersebut, maka pada waktu itu berlakunya perjanjian di antara Quraisy dengan mereka melakukan perjanjian untuk memutuskan hubungan dengan Bani Hashim, yakni keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang muslim ataupun yang kafir. Karena bukan semua Bani Hashim pada waktu tersebut masuk Islam. Tapi Bani Hashim ini walaupun sebahagiannya tidak Islam, tapi hati mereka dengan Rasulullah sangat kuat. Ini Rasulullah. Walaupun kami tak masuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dalam Islam, tapi hati kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sangat kasih dengan Bani Hashim. Termasuk juga dengan Bani Muttalib. Nah, Bani Hashim dengan Bani Muttalib, kedua-dua bani ini adalah kelompok yang sangat bersama dengan Rasulullah dalam senang dan susah. Semua bersama dengan Rasulullah. Maka kedua-dua kelompok ini bukan Bani Hashim saja, Bani Muttalib juga termasuk. Mereka menerima ujian dengan diputuskan hubungan. Kalau kata nak memberikan hubungan tadi bersambung semula, illa an yuslimu ilaihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka serahkan Nabi. Ini pada tahun yang ke-berapa ni? Pada tahun yang ke-7 kenabian. Pada tahun ke-7 maksudnya pada waktu Nabi SAW telah diutus pada umurnya 47 tahun. Disuruh diserahkan Rasulullah, maka dan yabra'u minhu. Dan minta Bani Hashim berlepas diri daripada Nabi SAW. Serah Nabi kepada kami, kami akan buka balik hubungan. Mekah, Madinah, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib boleh bersambung balik, boleh kahwin dengan mana-mana anak-anak dara yang ada di yang lain daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan kemudian boleh berniaga, boleh semua sekali lah. Boleh masuk menunaikan haji, boleh buat umrah kalau kata serahkan Rasulullah. Tapi mereka tidak menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian tersebut dibuat dan kemudian diikat di dalam Kaabah. Maksudnya digantung perjanjian tadi dalam Kaabah. Nak beritahu kata besarnya perjanjian tersebut. Sebab Arab ni pada waktu tersebut mereka sangat takzimkan Kaabah. Apa-apa perjanjian yang sebahagiannya yang diletakkan dalam Kaabah, maksudnya perjanjian ni perjanjian yang besar. Faham? Kerana mereka cukup marah dengan Rasulullah SAW pada waktu tersebut. Fa'tazala Banu Hashim bin Abdi Manaf. Nampak tak? Maka Banu Hashim i'tazal, berlepas diri. Ketika mana diminta untuk buat perjanjian, kita kena serah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim, salah satu bani yang besar pada waktu tersebut di kota Makkah Al-Mukarramah, meletakkan pengecualian, kami tidak akan terlibat dengan perjanjian jahat ni. Wa tabi'ahum ikhwanuhum Banu Muttalib ibni Abdi Manaf ma'a Abi Talib ila syi'bi Abi Talib. Tengok, maka Bani Muttalib juga mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh saudara mereka daripada Bani Hashim, dan mereka dihalau ke syi'bi Abi Talib, fa aqamu bihi nahwa 3 sinin ila an sa'a al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf wa Zamma'atu ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad fi naqd as-sahifah. Sehinggalah datangnya dua orang yang mereka tidak sanggup lagi untuk melihat suasana yang tidak baik. Tiap-tiap malam mendengar bunyi petangisan kanak-kanak daripada Syekh bin Abi Talib. Syekh bin Abi Talib bukan jauh sangat pun daripada Makkah pada waktu tersebut. Dan duduk bersebelahan. Cuma tak dibenarkan mereka masuk. Tak dibenarkan Bani
Hashim dan Bani Muttalib masuk ke Makkah. Tak dibenarkan perniagaan dengan mereka. Makanan dicatu. No? Makanan dicatu dan sebagainya. Mana-mana yang menghantar makanan kepada Bani Hashim balik nanti akan dipukul. Dan akan disakiti. Kerana telah beri makanan kepada Bani Hashim. Dan peristiwa tadi sebenarnya menyakitkan hati golongan Arab pada waktu tersebut. Quraisy pun takut. Dan mereka tak suka dengan perkara tadi. Tapi disebabkan kerana pemimpin Arab pada waktu itu meletakkan sedemikian, maka mereka ikut. Ikut kerana takut. Ada dua orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Mut'im bin Adi bin Naufal dan Zam'ah ibn al-Aswad. Kedua-dua mereka berpakat pada waktu tersebut kerana mereka juga adalah ketua Quraisy. Kata mereka, kita dah tak tahan dah dengan suasana ni. Kita pun tak setuju. Kerana ini macam tak ada jiwa dah, tak ada perhatian. Abu Lahab yang tak ikut ni. Dalam Bani Hashim, Abu Lahab saja yang tidak ikut dalam janjian tersebut. Abu Lahab saja yang bersetuju. Atau dia duduk dalam Mekah. Dia lawan dengan Nabi SAW. Walaupun dia bapa saudara Nabi SAW. Jadi Mut'im ibnu Adi dan Zam'ah ibn al-Aswad diceritakan waktu ketika mana berbincangan, mereka buat apa? Mereka buat helah. Nah, mereka buat helah pada waktu tersebut. Malam sebelum tu mereka dah bincang sama-sama. Aku dengan kaum aku akan mencadangkan, kamu kena setuju lah. Kata kita kena putuskan perjanjian ni. Tak boleh. Nah, perjanjian ni perjanjian kejam. 3 tahun dibiarkan anak-anak Bani Hashim, Bani Muttalib. Hanya kerana Rasulullah menyebarkan dakwah. Apa yang mereka bawa? Bukan bawa kekerasan pun. Bukan Nabi SAW bawa pergi bunuh orang. Tak. Kita yang buat kekerasan, kita pula yang lebih-lebih. Ini yang berlaku sekarang. Nah, yang kekerasan dilakukan oleh pihak lain. Kemudian yang teruknya siapa dia? Teruknya golongan muslimin. Muslimin tak buat apa pun. Yang buat kepada yang golongan bukan Islam, yang dilakukan oleh orang yang bertopengkan Islam, itu bukan Islam. Nah, teroris dan sebagainya, itu bukan Islam. Kerana al-irhabiyah la dinalah. La dinalah. Irhabi ini tidak ada agama pada dia. Kan tidak ada agama yang membenarkan irhab. Teroris tidak ada agama yang membenarkan perkara tersebut. Tiba-tiba dinisbah kepada Islam. Orang bersikap Islam, semua kena pada Islam. Mereka buat teruk. Bila kita bertahan, dia buat teruk pula dah. Dia kata kita kena. Ni orang panggil play victim ni panggil. Memanglah. Nah. Jadi berlakon sebagai mangsa. Dia yang buat jahat, dia berlakon sebagai mangsa. Supaya orang masuk dalam Facebook kita, dia hantam kita, dia maki kita. Lepas tu kita maki dia sikit je. Dia kata, ni lah tengok akhlak. Oi, play victim. Dia hantam kita dulu, dia terlupa. Orang macam ni ramai. Ramai di kalangan umat yang macam ni. Yang jenis kalau kita berkelahi dengan orang, time dia mula dia kata ke orang tak apa. Tengok orang sentuh dia sikit je, terus dia tengok tang kita. Kemudian dia tarik geng. Tengok. Ni lah akhlak kawan ni. Yang ni yang berlaku kepada golongan Quraisy. Dan ketika Zam'ah dan juga Mut'im ibn Adi bangkit pada waktu tersebut, maka mereka pakat bersetuju sama-sama mereka. Kata, saya setuju dengan Mut'im. Nah, apa yang dia sebut. Kalau semua tak setuju, kami akan bangkit dan kami akan perang pula dengan Quraisy. Itu dia. Yang ini yang berlaku dan disebut dalam kisirah. Nanti akan diceritakan dalam insya-Allah. Nah, bagaimana perjanjian tersebut dibuat dan akhirnya berlaku kekacauan dalam mesyuarat dan pihak Quraisy pakat marah waktu itu dengan Sayyidina Mut'im dan juga dengan Zam'ah. Kata dia, apa ni? Kita akan duduk sekali bertemu tak? Kami tak setuju dengan perkara, kita mesti batalkan perjanjian tersebut. Akhirnya bawa balik perjanjian tadi, dijumpa dengan Abu Talib untuk bincang. Dan Sayyidina Rasulullah SAW tetap tidak akan meninggalkan dakwah. Dan kata Abu Talib, ketika Nabi SAW dibincang dengan Abu Talib kata kepada Sayyidina Rasulullah SAW, macam mana aku nak cerita kepada dia? Nabi kata, sebenarnya perjanjian ini telah dibatalkan oleh Allah sejak pada awal lagi. Nabi kata, bukan Arab yang batalkan. Allah telah batalkan awal lagi. Macam mana kamu tahu kata batal? Dia kata, tak percaya, kata, dalam Kaabah perjanjian tadi telah dimakan oleh anak-anak. Tak ada lah, sikit pun tak ada. Jadi Kaabah tak dibuka. Tak ada siapa pernah masuk. Sejak perjanjian tu dibuat, Kaabah tak dibuka. Orang tak pernah tengok perjanjian tadi. Tak nampak yang perjanjian yang dita'liq tadi, yang digantung dalam Kaabah tadi, tak ada seorang pun tengok. Maka bila Abu Talib bincang macam tu, terkejut Quraisy. Kata, macam mana? Dia kata, kalau betul apa yang Muhammad kata macam tu, kita batalkan perjanjian. Kalau betul yang disebut tadi, kata dalam Kaabah perjanjian telah dimakan, telah hilang, sebenarnya telah diputuskan oleh Allah, maka kami akan putuskan perjanjian ni.
Maka balik mereka dan buka-buka Kaabah, terkejut pada waktu tersebut. Abu Talib ada sekali waktu tu. Tengok apa yang berlaku. Dilihat janjian tadi telah putus, telah dimakan anak-anak, kecuali apa dia? Kecuali nama Allah Ta'ala saja yang tidak dimakan anak-anak. Yang lain semua dimakan anak-anak. Akhirnya mereka sedar bahawa mereka tak betul dan ditarik balik perjanjian tersebut seperti mereka janji. Kerana tak tarik, malu lah. Kena tarik juga sebab mereka ada janji pada waktu tersebut. Jadi cerita dia panjang dalam kitab ni nanti, insya-Allah. Wa kharaja Banu Hashim wa Banu Muttalib min asy-sya'bi fi awakhir as-sanati at-tasi'ah. Dan keluar Banu Hashim dan Bani Muttalib, maksudnya ditamatkan perjanjian tadi pada akhir tahun ke-9 kenabian. Jadi maknanya lebih kurang berapa tahun? Hampir 3 tahun. Baginda Nabi dan Bani Hashim dan Bani Muttalib dihalang. Kalau itu Nabi sangat mengasihi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa fi sanatil 'ashirah mata Abu Talib. Pada tahun yang ke-10 wafatnya Abu Talib. Thumma matat ba'dahu Khadijah radhiyallahu anha di 3 ayyamin. 3 hari setelah Abu Talib wafat pula Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi yang tercinta. Fahazina sallallahu alaihi wasallam limautihima huznan syadida. Nabi sangat sedih pada waktu tersebut dengan kesedihan yang sungguh-sungguh, tapi kesedihan yang tidak menghalang Nabi untuk menyampaikan dakwah. Bukan kesedihan Nabi SAW sama dengan kesedihan kita. Kesedihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bukan kerana mereka berdua meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana hati Nabi takluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana hubungan kemanusiaan di antara mereka, dan juga kerana mereka berdua adalah kelompok yang paling banyak membantu dan juga melihat dan memberi perhatian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai mereka berdua tersebut tidaklah menghalang untuk dikatakan orang tadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu termasuk di antara tanda kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Quraisyun kemudian pada waktu tersebut wanalat Quraisyun minhu sallallahu alaihi wasallam ma lam takun tanaluhu fi hayati ammihi Abi Talib. Dan pada waktu tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Quraisy dengan apa yang telah mereka tidak dapat lakukan pada waktu ketika Abi Talib masih hidup. Mereka lakukan sungguh-sungguh pada ketika setelah Abi Talib wafat. Jadi mereka tunggu peluang. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila at-Taif وأقام بها شهرا يدعو ثقيفا إلى الله تعالى فردوا عليه قوله وأغروا به عند انصرافه سفهاءهم فرجع إلى مكة فلم يدخلها إلا بجوار المطعم بن عدي. Jadi Mut'im bin Adi sekali lagi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mut'im bin Adi sekali lagi membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi ke Taif pada tahun ke-10. Waktu setelah wafatnya Abi Talib, wafatnya Sayyidatina Khadijah, Nabi ke Taif untuk mencari suaka politik dia panggil. Nak mencari perlindungan politik. Dan juga untuk dakwah sebenarnya, bukan mencari perlindungan saja. Nabi nak cari dakwah. Pada tersebut nak menyampaikan dakwah kepada kelompok Taif. Sampai di sana menyeru kepada Saqif di Taif kepada Allah Taala selama sebulan. Mereka menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian fa'aghrau bihi. Aghrau maksudnya aula'a, harrada. Maksudnya dia harradu alaihi sufaha'ahum. Diganggu Nabi SAW oleh orang-orang bodoh yang ada di kelompok-kelompok ketua-ketua Saqif pada waktu tersebut, mengumpulkan orang-orang bodoh di kalangan dengan Taif dan melakukan perkara yang tidak baik kepada Nabi kita Muhammad SAW. Cuba tengok. Kata sebahagian ulama, ini antara sirnya Taif, walaupun negeri tadi cantik, sejuk dan indah, kawasannya berbukit, hijau. Kawasan Taif ni kawasan hijau, buah-buahan yang subur, tapi tidak mendapatkan kemuliaan haram seperti mana Madinah Al-Munawwarah. Ketika ahli Madinah Al-Munawwarah menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sambutan, maka Allah Taala meletakkan haram Madinah menjadi seperti Haramil Makki, seperti Makkah Al-Mukarramah pada kemuliaan tanah tersebut. Ketika mana ahli Taif menghalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperlakukan kepada Rasulullah dengan yang tidak baik, maka Allah mengharamkan kepada Taif untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tidak dapat pada Taif.
Jadi ahli Taif lakukan macam tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a ila Makkah falam yadkhulha illa bijiwaril Mut'im bin Adi. Dan Nabi balik ke Makkah dengan bantuan daripada Mut'im bin Adi. Wa fi sanatil hadiyata 'asyrata ijtahada sallallahu alaihi wasallam fi 'ardi nafsihi 'ala al-qaba'il fil mawsim. Pada tahun ke-11 Nabi pada waktu tersebut bersungguh-sungguh memperkenalkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kabilah-kabilah yang datang pada musim haji. Fa amana bihi sittatun min ru'asa'il ansar. Pada waktu ini masuk 6 orang di kalangan pemimpin Ansar. Faraja'u ila al-Madinati fa fasha fiha al-Islam. Dan ini bermulanya sinar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tidak tinggal diam pada waktu tersebut. Dan kalau kita tengok suasana penyampaian apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Nah, karena susahnya Rasulullah sampai kepada kita. Fa fi sanati tsaniyata 'asyrata fi Rajab minha aw Ramadana asra bihi maulahu min al-Masjidil Harami ila al-Masjidil Aqsa. Jadi pada tahun yang ke-12 pada bulan Rajab ataupun pada bulan Ramadan, Nabi diisrakan oleh Allah Taala sebagai hadiah daripada Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila sidratil muntaha, dan kemudian ke sidratil muntaha. Wa fi tilka al-lailati faradallahu alaihi wa ala ummatihi al-khamsa salawatin. Jadi pada tahun ini difardukan oleh Allah kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 waktu solat, yakni pada tahun yang ke-12 kenabian. Wa fi akhir tilka sanati min al-mawsim, fil mawsim, pada akhir tahun tersebut, yang tahun yang ke-12, wafahu 12 rajulan min al-ansar. Mana satu tahun setelah mana berlakunya perjanjian ataupun pertemuan pertama dengan kelompok Ansar, 6 orang pemimpin Ansar, maka mereka datang pula bawa 12 orang lagi lelaki di kalangan Ansar bil Aqabah lailan, bertemu di Aqabah. Masjid itu ada masih sampai sekarang. Ya. Cuba tengok tengah-tengah tu ada kitab bahasa Inggeris. Tepi kitab Kaifa Rabbal Muslimuna Abna'ahum tu ada kitab How to Change. Ya. Okay. Agenda to Change Our Condition. Ini kitab Syekh Hamzah Yusuf. Ini masjidnya Aqabah. Ini gambar masjid Aqabah. Syekh Hamzah diletakkan kitab ini pada permulaannya dengan Masjid Aqabah ni adalah untuk kita tajdid balik perjanjian kita. Sebab tu kalau saya duk tengoklah Syekh Hamzah Yusuf dengan Syekh Zaid Syakir, kalau kata mereka bawa rombongan ke Mekah dengan Madinah Al-Munawwarah untuk tunaikan umrah, mereka tidak akan tinggal untuk bawa rombongan pergi ke Masjid Bai'ah, Masjid Aqabah maksudnya. Kenapa di masjid tersebut? Mereka akan buat majlis dan kemudian untuk nak diingatkan balik ini perjanjian yang pertama yang berlaku sehingga menyebabkan agama tadi sampai kepada kita semua pada perjanjian tersebut. Tamam? Baik. فبايعوه بيعة النساء المذكورة في قوله تعالى على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. وبعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن فأسلم على يديه السعدان سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج فأسلم لإسلامهما كثير من قومهما. Jadi dengan datangnya Sayyidina Mus'ab ibn Umair, utusan Nabi, duta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqri'uhumul Quran, dalam ayat disebut untuk membacakan Quran kepada mereka, maksud mengajarkan mereka. Sayyidina Mus'ab kibar ulama di kalangan sahabat Nabi. Tidak, Nabi tak hantar dia kepada kelompok Aus dan Khazraj ataupun ke Madinah Al-Munawwarah. Karena Sayyidina Mus'ab ini adalah orang yang telah diberikan oleh Allah dan diizinkan oleh Nabi dengan ilmu dan juga dengan kebolehan beliau, sehingga menyebabkan sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, nama Nabi telah sampai pada waktu tersebut di Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini adalah tamhid yang sangat baik dan juga susunan yang terbaik yang Allah Ta'ala susun kepada baginda Rasul SAW. Maksudnya ketika mana ahli Madinah melihat Mus'ab, mereka merindui Nabi kita Muhammad SAW. Tengok Sayyidina Mus'ab rindu Rasulullah. Kenapa? Kalau Mus'ab akhlaknya macam ni, macam mana dengan Rasulullah? Jadi semua rumah di Madinah pada waktu tersebut
menanti-nanti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berkat Sayyidina Mus'ab masuknya Islam dua orang Sa'ad, yang kedua-dua mereka ini adalah Sa'du indallahi subhanahu wa ta'ala fil azal, yang mereka ini telah bahagia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tafaulan dengan nama mereka sendiri yang telah Allah Ta'ala tetapkan sejak pada azali, yakni Sa'd bin Mu'az dan Sa'd bin Ubadah, yang ketika mereka memimpin kaum mereka, maka masuklah Islam kaum mereka pada waktu tersebut. Wa fi sanati thalithata asyrata fi akhiriha fil mawsim wafahu 70 rajulan minal muslimi al-ansar. Muslimina, bila idafat maka dipadamkan nun, dihazafkan nun. Pada tahun yang ke-13 kenabian, ini bukan hijrah, kenabian, dan pada waktu tersebut pada akhir musim haji, wafahu 70 rajulan minal muslimin al-ansar fabaya'uhu 'inda al-'aqabati aidha. Dan waktu ketika tahun yang ke-13 kenabian, iaitu lebih kurang 2 tahun setelah setahun setelah itu. Maksudnya ni setahun selepas tahun. Permulaan pada tahun yang ke-11. Mereka datang kepada Nabi, bukan Nabi datang kepada kaum Arab, disampaikan hanya kepada 6 orang saja pada permulaan. 6 orang ini balik cerita kepada kaum mereka. Dan kemudian pada tahun yang ke-12 datang pula lagi 12 orang. Dan kemudian setelah 12 orang tadi datang, maka nanti akan datang pula 70 orang. Pada tahun yang ke-13 kenabian, ala an yamna'uhu in hajara ilaihim mimma yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum wa akhraju lahu 12 naqiba 9 min al-Qazraj wa 3 min al-Aws thumma raja'u ila al-Madinati. Jadi 70 orang ini datang kepada Nabi untuk berbai'ah dengan bai'ah yang kedua, yakni bai'atu al-Aqabah al-Thaniyah, yang berlaku pada waktu tersebut, ala an yamna'uhu in hajara ilaihim mimma yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum, iaitu untuk mereka berbai'ah dengan perkara yang telah mereka diharamkan oleh Allah Ta'ala, mereka juga ingin sampaikan kepada keluarga mereka pada waktu tersebut, dan juga kepada seluruh anak-anak mereka. Maka Nabi SAW melantik 12 naqib pada waktu tersebut untuk mereka pulang pada waktu itu. Naqib yang dilantik oleh Rasulullah ini bukan naqib dengan jawatan saja, dan mereka akid nuqaba. Kalau kata dalam peringkat para awliya adanya nuqaba, maka mereka ini adalah sayyidu an-nuqaba, ketua kepada para nuqaba tersebut. Jadi ini 12 orang yang telah dihantar oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kaum mereka pada waktu tersebut. Ini semuanya wali-wali Allah Taala. Yang dihantar ni mereka pulang dengan keadaan terus menjadi kibar awliya pada waktu tersebut. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina idzin ashabahu bil hijrati ila al-madinati fahajaru ilaiha wa aqama sallallahu alaihi wasallam yantaziru al-idhna min rabbih ta'ala fil hijrati. Bertengok ini adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana para sahabat diizinkan untuk berhijrah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terus berhijrah, melainkan menunggu dulu arahan daripada Allah, izin daripada Allah. Dan kerana itu yang menunggu izin ini akan diberikan pembukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-musta'jil ini tidak akan diberikan pembukaan. Karena man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Karena sabarnya Nabi, Allah Taala beri pembukaan. Kalau Nabi isti'jal meninggalkan Mekah pada waktu tersebut terus pergi ke Madinah, yang pada waktu itu ada 12 orang, maka pada waktu tersebut kita akan nampak apa yang kita nampak sekarang. Dan Allah Taala telah catat dengan perkara yang terbaik, dan kita telah melihat apa yang telah disusun oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat berhijrah terlebih dahulu, dan sampai di sana makinlah disampaikan berita berkenaan dengan Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum. Wa habasa ma'ahu Aliyan wa Abu Bakr radhiyallahu anhuma, dan baginda tidak membenarkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar untuk berhijrah. Mereka kena berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'at Quraisy fi darin nadwati lil musyawarati fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkumpul golongan Quraisy di darin nadwah untuk berbincang tentang urusan Nabi. Fa ajma'u ala qatlih, dan mereka ijma' untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' tadi berlaku setelah mana masuk campur oleh iblis la'natullah, yang mana iblis datang dan kemudian memberikan cadangan agar dibunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada permulaannya kesemua mereka baik daripada perkara tersebut. Benci mereka dengan Rasulullah tapi tak sampai nak bunuh.
kecuali Abu Jahal. Abu Jahal sahaja yang sungguh-sungguh nak bunuh Rasulullah SAW. Waktu orang-orang yang ada perasaan macam ni dalam hati mereka terhadap Rasulullah, Allah Ta'ala matikan dalam hati mereka. Tamam? فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي من عند الله تعالى فأخبره بذلك وأمره بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها وذلك في أواخر صفر من السنة المذكورة 14 لتمام 13 من مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan pada waktu tersebut Nabi diarahkan oleh Allah untuk berhijrah, dan Sayyidina Jibril turun menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala memaklumkan tentang isi mesyuarat yang telah dijalankan oleh Quraisy. Dan pada akhir Safar, pada tahun yang telah disebutkan, iaitu pada tahun yang ke-14, ditamami 13 min mab'athi, yakni pada tahun cukup 13 tahun Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan untuk berhijrah ke Madinah. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam min awali al-Madinati يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. Jadi ini ittifaq para ulama. Nabi sampai di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi disambut pada waktu tersebut, falabitha fi Quba inda Bani Amr bin Auf 14 lailatan, 14 hari, wa bana fiha masjid Quba, thumma intaqala fanazala fi Bani Najjar. Dan kemudian Nabi pergi ke Madinah Al-Munawwarah setelah 14 hari. Nabi ke Bani Najjar, fi Bani Najjar akhwali jaddihi Abdul Muttalib. Ini adalah ibu-ibu saudaranya kepada datuk Nabi kita Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib. Ini adik-adik beradik sebelah ibu. Fi manzili Abi Ayyub Al-Ansari syahra. Sebulan Nabi berada di rumah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, ila an bana masjidahu al-syarifa wa masakinah, sehinggalah dibina masjid Nabi yang mulia dan juga tempat tinggal. Wa fi tilka sanati wa hiya al-ula min siniyil hijrah, min siniya syuri'al adhan. Dan pada tahun inilah disyariatkan azan. Wa fi awwal sanati tsaniyati ila akhir al-ula nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah fa amara bil jihad. Pada tahun yang kedua, pada awal tahun yang kedua, iaitu pada akhir ataupun pada akhir tahun yang pertama, syariatkan jihad kepada umat Islam pada waktu tersebut. Wa fi sanati as-saniyati fi Rajab nazala qawluhu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فحولت القبلة إلى الكعبة بعد أن صلى إلى بيت المقدس نحو 16 شهرا. Jadi ini berlaku penukaran kiblat pada tahun yang kedua. Kemudian dimulakan diceritakan satu persatu berkenaan dengan perkara yang berlaku kepada baginda Nabi kita Muhammad dan juga para sahabat Nabi. Masih lagi panjang lagi ceritanya, panjang lagi. Sampai muka 80. Baik, insya-Allah ini kita akan sambung pada soal berdua lain. Bila nak khatam kita ni? Jadi cara ni tak cukup apa ni 1 jam ni. Jadi kita akan tengok nanti insya-Allah dalam berapa kita lalu macam biasa dulu. Kalau tengok tempoh masa kita tadi masih tidak memberansangkan untuk kita nak khatam kitab ni, kita akan ambil masa sikit nanti insya-Allah taala. Jadi kita akan maklum balik selepas ni. Cuma permulaan ni kita akan buat macam biasalah. Hari ni cuma kita lebih sikit ni, 1 jam setengah lebih kurang. Hampir apa? 1 jam setengah kita kelas. Baik, kita berhenti setakat tu. Wa fi Sya'ban minha as-sanati ats-tsaniyah nazala qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Jadi pada bulan Sya'ban, pada bulan tahun yang kedua, maka disyariatkan siam, puasa. Fa furida shaumu Ramadan wa farada fihi sallallahu alaihi wasallam sadaqatal fitri. Dan kemudian wa fiha aidan, pada tahun yang kedua diceritakan apa yang berlaku pada tahun yang kedua secara detail, apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari insyaAllah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.